Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama. Kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu kemudian agama dan Islam. Jadi kita sampai pada bahagian yang ketiga berkenaan usul golongan yang tersesat, iaitu mereka mengada-adakan usul-usul baru dalam pendalilan yang kepujahan. Jadi kita bisa dirondah. Pertama, tolak nas. Usul pertama mereka tolak nas dan tentang nas yang tak kena yang mereka nak. Kedua, mereka tak tolak dengan direct tapi mempermain-mainkan, memperolok-olokkan. Percaya Quran, tak percaya sunnah, percaya semua kitab, kemudian sembunyikan nas, tipu atas nama Rasulullah. Kemudian menyelewengkan pengertian nas atau kalimah dia. Kemudian mereka berdalil untuk sandaran, bukan sokongan, bukan sandaran. Dia sokong untuk apa dia buat, bukannya kerana dia buat benda tu bukan kerana hadis datang, atau tapi dia ada perangai dia cari dalil yang sokong perangai dia. Okey, lepas tu kemudian tak percaya hadis ahad, yang ketujuh. Kemudian memperolokkan ataupun memainkan manhaj salafus soleh dalam pemahaman dan pendalilan. Kemudian tak tahu bahasa Arab. Yang soalan dah sampai ke 10 kita bincangkan itu. Jadi lepas kita bincang itu, yang sekarang kita masuk adalah bila mereka dah tak ada dalil, tak ada sumber, maka mereka wujudkan sumber baru selain daripada apa yang kita tahu ia adalah sumber penilaian syariah. Maka kita kata hari itu dia buat. Yang pertama sekali kita kata usul mereka pertama adalah mentaklid kepada imam atau syekh. Imam atau syekh. Alasan dia kerana imam sekian, syekh sekian, lalu dia akan jadikan benda sebagai sandaran. Contoh zaman kita sekarang banyaklah, kadang-kadang bila kita kalau Allah Rasulullah, ada orang akan kata tapi ustaz tu buat, tapi imam ni buat, tapi ni sekian buat, dia kan macam tu. Sedangkan kita kata benda berkenaan di sisi para ulama tadi, kita ada alasan lain. Contoh macam mungkin tak sampai pada dalil dan tak sampai pada dia nas dan sebagainya, ataupun mereka menganggap nas tadi dhaif di sisi dia. Benda-benda tu membawa kepada kadang-kadang percanggahan dalam pemahaman. Dia bukan punca utama. Jadi dengan sebab itu kita kata benda itu telah menyebabkan masalah. Okay. Kemudian kita terangkan itu. Yang kedua adalah kasyaf atau ilham. Kasyaf atau ilham, maksudnya mereka mengatakan bahawa ada pemahaman atau pengertian lain yang boleh kita jadikan sumber sebagai pendalilan, itu kasyaf atau ilham. Kerana bagi mereka ni dianggap bahawa orang yang tertentu, dia Islam ni yang beramal banyak sangat, maka mereka telah tersingkap hijab. Kalau yang singkat hijab, maka macam-macam benda. Hatta kadang-kadang yang masalahnya mereka lebihkan, macam dari awal ni kan dalam taklid kepada imam dan juga syekh, mereka lebihkan kadang-kadang imam atau syekh tadi mengatasi ke atas Nabi. Jadi bila masuk kat sini, tambahlah pula bila Nabi dah sabda satu sabda, kemudian datang diorang mimpi, kasyaf dan ilham. Datang mereka kasyaf singkap, kononnya terjumpa dalam ketika dia tengah berzikir, dia nampak benda sekian, tengah berzikir nampak benda sekian, tengah dia berkhalwat nampak benda sekian. So jadikan benda sebagai alasan untuk mengatakan bahawa benda tersebut adalah di antara perkara yang terbaru datang dari Allah Taala kepada para wali tadi, maka patut diikut. So diikutlah. Dia pun Nabi tak ajar. Kerana wali kata. Kerana orang ni nampak, kerana orang ni kasyaf. Itu masalah. Jadi ilham tu dianggap sebagai asas untuk berlakunya pemahaman tersebut. Dan kita terangkan itu bahawa ada ulama-ulama Islam yang mengusulkan akidah ini, kita kata contohnya Abu Hamid Al-Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin beliau. Cuma kita terangkan bahawa apa yang beliau karang dan kitab Ihya Ulumuddin tadi adalah di antara fasa awal hidup beliau, bukan akhir. Di akhir hidup beliau akan lepas itu beliau karang buku-buku seperti Iljamul Awam Ilmu Kalam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam. Dianggap benda tadi adalah bahaya dan memberi kesan kepada akidah umat Islam. Bahkan benda terakhir beliau buat sebelum mati adalah mempelajari mempelajari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Itu benda terakhir kehidupan beliau.
So, jadi kita kata dari konsep ini kita kena faham. Orang sepatutnya mengambil tauladan beliau pada hujung hidup, bukan awal hidup. Dan awal hidup manusia tadi macam-macam, tapi kita kata pengakhiran hidup itu yang kita ambil iktibar, bukannya awal hidup. Pengakhiran hidup tu kita ambil iktibar. Yang mana awal hidup tadi dengan keadaan macam-macam, kita kata macam-macam benda boleh berlaku. Dan memang beliau dah yang mengislamkan falsafah untuk menjadi sebagai ilmu Islam. Walaupun sebenarnya falsafah tak payah diislamkan pun, dikekal sebagai ilmu yang kafir sebenarnya, kufur. Sebab memang kita logiknya kita nak pakai dalam tajuk contoh macam kita sebutkan dalam falsafah, semua benda ada pro and con, ada kebaikan, ada keburukan. Jadi bila dia apply benda berkenaan pada semua benda, dia tak kecualikan satu benda pun. Hatta Quran pun masuk dalam tu, hadis pun masuk macam tu. Bahkan arahan Allah Taala pun ada pro and con juga. Saya kita ingatkan dulu ketika Imran bin Husain, kan dia kata Nabi sabda al-haya khairun kulluh. Malu itu, sifat malu tu baik seluruhnya. It's all together kebaikan. Tapi bila dia bercakap teman-teman perkara tersebut, dia kata Rasulullah SAW sabda, ada orang yang cakap dengan dia kata apa, tengah-tengah ramai itu kata, tapi kan baca kitab-kitab hikmah, kitab-kitab kebijaksanaan, wisdom. Kata-kata wisdom, bahawa malu ni ada kebaikan dan ada kelemahan. Ya, sahabat Nabi ni ulang sekali lagi, kawan tu ulang lagi, marahlah dia. Dia kata, aku sebut daripada Rasulullah SAW, kau sebut daripada pendapat kau sendiri, daripada kita kata-kata hikmah. Dia kata, kata-kata hikmah tadi bukan menjadi alasan untuk kita bina di atasnya amal. Kita boleh ambil iktibar, tapi yang pertama dijadikan sebagai pesandaran adalah Quran dan Sunnah. Kalau kata-kata hikmah tadi bertembung Quran Sunnah, tak tinggalkan. Kata hikmah tadi biar daripada siapa, biar sedap sekalipun macam mana. Kata hikmah tadi macam betul sangat, tapi Quran kata sebaliknya, hadis kata sebaliknya, langgar. Pasal kita tak boleh macam kata-kata hikmah tadi mengatasi hadis Nabi SAW atau firman Allah SWT. Itu asas. Jadi benda-benda kena ingat. Baik, hari tu kita berhenti sama mana? Tengah-tengah perenggan ni ke dah habis? Oh, ya, okey, betul. Pasal kita terang itu dia kata ayolah. Pasal dia kata bahawa orang yang dalam keadaan keadaan kita panggil berkhalwat dan sebagainya, dia boleh mencapai ilmu daripada ilmu-ilmu gaib. Itu bagi mereka lah yang disebutkan benda itu adalah salah. Tapi kita kata benda tu kita kata apa yang disebut oleh Imam Ghazali pada awal hidup beliau. So akhir hidup beliau, dia belajar hadis. Seorang yang sepatutnya belajar mengikut beliau, ikut yang ujung, bukan ikut yang awal. Baik, sambung Ustaz 60 77 77. Baik. Berkata pengarang kita hafizahullah, semua telah pelihara beliau, bertambah pelampauan sebahagian ahli latihan dan tasawuf. Dia train tau. Ada orang ni ada pelatihan, dia duduk, mungkin tak makan, mungkin tak sekian, mungkin puasa. Dia akan berikan ikut kadar bentuk dan juga jumlah Ni macam-macam berlaku bila kes orang tanya macam zikir pagi dan petang. Dan dia sebenarnya kita buka pada kita nak baca mana satu. Kita buka macam dalam Hisnul Muslim tu, dia openly muka openly buat itu, pilih mana kita nak. Tapi kalau kita susun macam dalam al-ma'thurat. Ni ada orang tanya saya, dia kata ma'thurat macam mana. Saya kata ma'thurat tu sikit kena dengan tarikat. Sebab dia ada yang disusun oleh Hasan al-Banna. Dia ada wazifah surah, wazifah kubra. Wazifah tu tugasan. Kau kena zikir sekian banyak. Engkau 7,000. Engkau, dia tugasan. Saya kata tugasan kecil, tugasan besar. It's not tugasan. Dan bahkan sebenarnya benda tu bukan dalam bentuk aturan atau sequence yang kita suka. Ia mesti sepatutnya berdasarkan kepada kadar yang Nabi nak. Maksudnya kalau Nabi SAW tidak tetapkan mesti baca A, B, C, D, E, F, G, anda jangan baca A, B, C, D, F, G. Bahkan yang kata dia tugasan. Pasal kalau ikut dalam maksurat tadi, campur-campur. Yang best lagi, ada orang, ini kawan saya cerita, kan dalam bahagian wazifah kubra tu kan ada ayat Quran surah ni kan. Budak tu, ada orang tu dia tak hafal Quran biasa, dia baca dan sembahyang macam tu. Dia baca ikut sikun macam tu. Macam contoh bila kita kata wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, kan? Lepas tu tiba lompat apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nampak? Mana ayat berapa? Ayat 255 surah Al-Baqarah. Yang satu lagi Al-Baqarah tapi awal lagi. Digabung-gabung, dikerat, dicampur-campur, ditolak-tolak, dibagi. Mana boleh macam tu? For every ayat, mana boleh cantum baca macam tu? Tak
Tak ada Quran baru kita boleh reka dengan Quran petik kita gabungkan jadi bagus. Mana boleh macam tu? Jadi dia kata dia lintas, ada orang tu solat. Dia kata dia kan baca macam tu. Baca ikut sekuens lah. Sekuens yang diletakkan oleh dalam surat tadi, bahasa itu yang dia hafal. Jadi dia start baca macam tu. So apa jadi? Kawan dia kata dia terkau. Dia kata nak stop budak tu, dia semayang. Jadi bila kawan saya budak tegur dia luar kan. Nanti dia diam. Dia solat tu diam, tak cakap apa. Tapi salah lah. Pasal tu sebab kita kata dalam konteks ini, seseorang yang belajar, dia kena tahu bahawa dalam pembelajaran dia atau pengkajian dia ada benda restricted. Baik ikut akal, tak baik ikut syarak. Memang bunyi sedap lah. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Betul? Sepatutnya inna fi khaliqis samawati wal ard. Ayat Quran dia tak ada cuk kerat-kerat potong-potong suka hati kita. Dia terus sambung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nampak tak? Ini masalah jaga sikit. Keratan-keratan macam ni. Kadang-kadang benda tu diingat oleh orang yang belajar tadi tu, diingatkan bahawa itulah cara pembacaan ayat Quran yang betul. Bahkan dibaca dan solat macam tu. Mana boleh? Kan? Kalau nak baca solat mesti ikut betul-betul. Ikut. Tak boleh kita macam lompat-lompat. Baca ayat kursi kemudian baca amanah Rasul. Faham tak? Baca amanah Rasul. Tapi sedap je ustaz. Ikut sambungan cerita tu best je. 5 ayat awal satu ayat kursi, 3 ayat akhir. 4 ayat akhir. Mana boleh macam tu? Satu sebab kenapa dikatakan amal kita baca surah pendek-pendek. tapi ini lagi baik baca Qul Allah je. Baca Qul Allah dia menti. Atau kan macam kita setiap surah kita baca kita pisahkan bismillah. Tapi maksudnya dalam konteks tadi macam kerat-kerat cantum-cantum. Mana boleh? Tak boleh minta pasal ini, kita kata bahaya pasal okey, itu sebab orang tu akan ikut wazifah. Tugasan surah atau kubra tadi bukan kepada apa yang diajar oleh Nabi. So bahkan dia beramal nanti dia akan ikut pasal guru dia kata, bukan sebab Nabi sabda. Sebab Nabi sendiri tak buat macam tu. Maka ada kala Nabi SAW baca ini, orang yang dengar. Ada kala baca ini, orang yang dengar. Dia bukan satu sekaligus macam tu, tak. Bukan kalau lepas sekian, kau silap lah, dia awal, yang awal. Yang tu awal lagi. Kenapa? Kita pilih yang mana kita nak. Pilih mana kita nak lah. Contoh kalau nak baca kursi sajalah. Dia kursi lah. Kursi atau sambungan dia, kan sambungan dia sikit kan. Ustaz dalam maksurat tu, dia tu tak boleh baca in sequence. Kita kata kalau dia kata orang tu baca kan dalam bentuk macam tu dan dia rasa itu Nabi buat, salah. Nabi tak buat yang tu. The Prophet himself tak pernah buat macam tu, tak pernah baca dengan sequence yang kita buat tu. Kita telitikan, dia Menyeluruh masalahnya bukan kita ikut suka. Itu sebab kenapa orang yang baca surat, yang zikr ratib haddad kata dia punya bagus. Yang atas kata dia punya bagus. Semua orang kata dia punya bagus. Everybody will say mine is better. Because mine is menyuruh. Orang kata tak, mine is better. Faham tak apa jadi? So everybody bukan follow Nabi. Saya ingat maksurat tu di-edit oleh Nabi. Apa Nabi edit pula? Hasan Al-Banna kumpulkanlah. Ini Hasan Al-Banna berapa tahun bila dia baru mati? Tahun dan kurun yang lepas. Tahun 50 berapa entah dia mati. Mana? Itu yang dipraktis oleh. Bukan macam tu sebab kita kata hadis dia berasingan. Baca ini, hari ini sahabat nampak lain, ini baca lain. Bukannya sekaligus semua sekali. Ulama buatlah package tu bukan daripada Nabi. Bukan dari Nabi. Bukan nak kata ulama buat pun bukan ulama macam Imam Nawawi. Tak buat macam tu. Ya Rabbi, kita duk baca. Kita duk kata mesti baca macam tu. Tak. Kita pilih mana kita nak. Ya. Baca 1, 2, 3 macam tu tidak. Faham? Dia ada beza tau. Kita kata. Pasal itu panggil pelatihan. Sebab kenapa orang yang belajar tarikat, dia akan ada ikut pelatihan. Mula-mula masuk, guru tak akan bagi Allah berapa ribu. Ataupun zikir nafas sekian-sekian ribu. Atau sekian, dia akan bagi macam tu. So tu pelatihan dia panggil. Sebab dia kata bertambah pelampauan sebahagian ahli latihan dan tasawuf, sehingga mereka menyangka bahawa Allah menunjukkan percakapan kepada mereka sebagaimana dia menunjukkan percakapan kepada Musa bin Imran. Bolehkah saya kata maksurat tu ialah collection yang di endorse Rasulullah? Tak boleh. Bacaan-bacaan dalam tu. Tak boleh macam tu. Kalau maksurat tu kalau Islam Muslim dia cerita dia macam ni, tajuk dia bukan macam tu susunan dia.
That is not the way that Prophet himself read. Faham tak? Zikir-zikir tu ialah yang diwariskan. Ada daripada Nabi SAW, tapi bukan semua Nabi baca macam tu. Bukan satu, baca 2, 3, 4, 5. Macam tahlil lah. Tahlil sendiri apa pasal tak? Dia ada ayat ini, lepas tu ayat ini, lepas tu ayat ini. Kalau tu sebut la ilaha illallah saja tak boleh. Kurang sedap lah. Lepas tu dia kata ada doa khas. Doa dia khas. Bukan main doa je. Itu bagi pelatihan. Orang kita tak faham. Itu sebenarnya cara tarekat pegang anak murid. Sebab anak murid tu dekat dengan kepatuhan dia. Di situ timbul tajuk yang Nabi tak ajar, timbul. Guru saya ajar, betul Nabi tak ajar, tapi guru saya ajar. Saya ini murid dia. Murid menginginkan, arada yuridu iradatan fa murid. Kataan murid itu orang yang menginginkan jalan daripada guru dia untuk sampai kepada Allah Taala. Jadi murid arada yuridu iradatan fa huwa murid. Jadi kalau kata kalau dalam konteks biasa kita panggil talibul ilm, penuntut ilmu. Lain. Murid lain. Murid ni adalah istilah yang diberikan kepada orang yang mengejar ilmu tasawuf dan sebagainya untuk sampai berperingkat tertentu. So guru dia akan bagi tugasan. First level sekian-sekian banyak zikir, second level sekian-sekian banyak zikir, third level zikir sekian. Dia akan ubah-ubah setiap level. Dan anak murid tadi pula, dia akan tahu di level dia naik ke tidak dengan mimpi. So dia kata jumpa mimpi sekian-sekian, jumpa tok guru dia. Okey, tok guru dia nampak, okey, maksud dia anak murid dia lepas level 1. 2 pula. Bagi zikir tertentu, tunggu pula. Kalau mimpi, bagi tahu guru. So anak murid tu menunggu mimpi apa dia akan dapat. Lepas berzikir tu dia tunggu, apa aku dapat? Apa aku dapat? Apa aku dapat? Apa aku dapat? Sampai macam tu sekali. Dan bahkan yang bahaya dia bila kita kata macam dia sebut melampau tadi, dia sangkakan ketika dia berzikir macam guru dia ajarkan, hati dia akan bersih terus, lalu Allah Ta'ala punya arahan masuk terus direct. Macam mana Allah Ta'ala berkata kepada Musa bin Imran, Musa alaihi salam, macam tu Allah Ta'ala berkata kepada dia. Itu sebab kenapa dia percaya pada kasyaf dan ilham lebih kuat. Kadang-kadang boleh tolak hadis Nabi kerana apa? Kasyaf, guru saya nampak, guru saya sekian, guru saya alim, guru saya sekian, guru saya wali, guru saya sekian, dia nampak benda sekian. Jadi dia timbulkan tajuk itu. Tajuk tu boleh ditekankan. Sebab apa? Sebab kerana dirasakan hati telah bersih sangat, maka nur dari ilahi masuk terus dalam tu. Ini bahaya dia. So pagi dan petang kita baca apa? Itu baik pilih lah mana-mana kita nak. Pilih dari situ lah. Ya. 3 kul cukup dah, ayat kursi cukup dah. Tapi kita tak bukan macam kena sekian, kena macam mana yang dia nak. Tak. Bukan kita tak baca pilih mana satu kita nak. Tapi sequence tadi tak penting. Sequence tak penting. So kita baca semua tak okey lah. Itulah lawak tadi. Pasal apa? Awak rasa akak perasan tak dekat situ tulis wazifah sughra. Tugasan. When I ask apa maksud tugasan? Semua diam. Tugasan apa? Kenapa kena tugaskan orang baca semua benda tu? Yang kecil macam tu, yang besar macam tu. Kenapa kena baca macam tu? Kenapa kalau orang tu baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith asni sya'diku lahu wa la taklif ila nafsi tarfata ain. Kenapa tak baca itu je? Wahai yang maha hidup, maha berterusan bertakbir. Kenapa tak baca satu benda je? Kenapa mesti 3 4 benda? Mesti 10 benda. Kenapa mesti sequence tadi? Package tu sebab dia kata ya siapa yang atur bukan Nabi. Sebab kerana itu kalau balik itu tahlil macam tu juga. Tahlil the same. Mana orang tersebut akan baca ikut sequence apa ya guru dia letak. Tu sebab ratib haddad. Saya jumpa ada orang pakcik seorang tu. Waktu handphone saya pilih-pilih saja. Pasal Nabi tak baca pun macam tu. That sequence gitu. Nabi tak nak baca macam tu pun. 1, 2, 3, 4, 5 Nabi tak nak baca macam tu. Contoh ni saya pernah sekali pergi satu surau. Saya tertinggal handphone saya. Lepas ada orang tu jumpa handphone saya pergi nak pergi ambil. Lepas asar tu saya sampai dekat surau saya tertinggal. Sampai situ dia dapat tunggu dekat rumah dia. Tapi saya sampai situ asar saya semayang tu. Ketika masuk dalam surau tersebut saya jumpa seorang pakcik. Waktu asar tu nak menjelang terbenam matahari, dia sibuk baca ratib haddad. Faham tak apa jadi? So kalau dia kata orang ikut ikhwan muslimin, baca maksurat ratib haddad. Yang atas, yang albal arbar, yang almari alkohol dia tak ada. Tapi betul tak? Semua orang akan datang dengan family masing-masing punya zikir. Ajak orang supaya amal dengan amalan guru-guru mereka masing-masing. Apa benda? Baca dah apa kita nak. Kan? Tasbih Allah Ta'ala cukup dah. Tak penting kita kata benda ikut singkus tadi. Dan maka kita kata kadang macam tu macam nak mengejar, kena habiskan. So what do you expecting? Lepas baca tadi? What do you expect? Tu maksud tajuk dia. Kenapa yang singkus tadi? Itu je.
Pasal orang tu kata pasal dia anggap benda tu himpunan. Himpunan, tapi bukan macam tu cara dia. Kalau akan tengok dalam Hisnul Muslim lain. Dia buat susunan tapi tak kata kena baca benda sekian-sekian. Jadi ikut turutan, dia kata baca ini, atau baca ini, atau baca ini, atau baca ini. Pilih mana kita nak. Sekuens yang tidak ada ikatan. Seorang tu nak baca apa suka hati dia. Macam dalam Quran Karim, kita kata Quran itu dengan apa kelebihan surah-surah yang ada. Tapi ada para sahabat suka Qul Allah saja. Nabi tak kata Al-Baqarah yang bagus pada dia. Faham tak? So, dia suka, pilihlah mana dia nak. Dia kata aku suka aku suka surah ini kerana dia menceritakan padaku sifat Tuhanku. Lepas tu Nabi kata, ketahuilah Allah Ta'ala telah menjanji kau kerana kau suka pada surah yang menceritakan sifat dia. So, mana maksudnya dia dapat benda berkenaan tanpa melintas yang lain-lain. Mana tak pilih, just pick anything you want. Ustaz, kita dah bagi, dah galakkan orang baca macam tu. Oh, macam mana? Okay. Nak kata bagus, saya kata tak kata bagus. Nak kata tarikat, saya kata tarikat. Islam Muslim kata. So, dia boleh terbuka. It's actually open for you to read anything you want. Okay. Dia kata apa? Mereka ini ada 3 golongan. Kumpulan yang ini, yang merasakan diri mereka Allah Ta'ala cakap dengan mereka daerah ini, ada 3 golongan. Golongan pertama, menyangka bahawa ditujukan dengan sebesar-besar apa yang ditujukan pada Musa. Ya, dia rasakan bahawa dituju kepada dia percakapan dengan sebesar-besar apa yang dituju pada Musa. Dan mereka mendakwa mereka lebih tinggi daripada Nabi. Mana apa mereka dapat tu lagi tinggi dari Nabi. It's better than the prophet. Ini Nabi punya ilmu ni ilmu cetek, kita punya ilmu dalam kata. Ada macam tu. Ini betul-betul bukan tipu ni. Yang kes tinggal semayang tu sebab itulah. Yang boleh tinggal solat, boleh buat benda haram, minum arak pun ada. Ada high, dia nak high, nak masuk pada makam tertinggi, minum arak, isap ganja pun ada. Jadi nak high. Ini bukan kisah tipu, kisah benar ni. Kan? Dia jadi macam-macam kat Tibet kan. Tibet ke kan, orang tu kan apa, orang tua nak bercakap kan, isap dadah tu, kemudian baru bercakap. Macam tu. So dia punya aplikasi yang sama. Minum benda yang sekian sampai mabuk, kemudian yang anak murid pun beli kat Kasbek untuk Tok Guru. Iya, cerita betul ni. Cerita TV, ya, cerita betul. Orang Islam ni, Islam bukan cerita Tibet tadi. Ini orang Islam ni. Kalau orang Ahmad Saleh tu lagi banyak lah benda bukan. Kan dadah dan sebagainya kan, dia bagi high. Dia pasang benda tu kan, betul asap dia gitu kan, kemudian Nur akan turun. Tak? Itu ada kadang-kadang yang dia tak gila je buat gila tu sebab nak tu lah kononnya. Nak dapat kata-kata Tuhan dapat macam Musa dapat, dia nak dapat juga benda yang sama. Maka dia orang punya lagi baik daripada yang para anbiya dapat. Tu last sekali boleh tinggal solat, kita sampai satu makam kita ni tinggi. Sekian. Dia dapat macam dia kata pada orang solat. Dia kata kalau solat tu ada 2, dalam awak ada Allah, 2 ada Allah. Dan syirik dia tu. Tak boleh 2, kena ada 1 je. Yang kawan ni pun paling macam mana nak jadikan 1? Mana boleh ada 1? Mana boleh ada 2? Kita ni makhluk lah. Allah Ta'ala lah. Kenapa nak kata pasal dalam kita ada tu yang ingat tak? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi wa ghairullah Nur Muhammad. Itu antara punca yang awal. Sedap. Tak, dalam hati ni ada Allah, dia kata. Lepas tu kalau dalam hati ada Allah, dekat luar tak boleh ada, dia kata. Ni masalah dia. Yang anak murid dia pun solat, dia kata syirik, masuk syirik lagi. La ilaha illallah syarikalah. Macam mana? Oasis. Dia sebab kata Quran, sunnah, ijma', qiyas. Bukan nombor 5 Oasis. Bukannya TV Al-Hijrah. Kan? Bukan alasan pun. Kadang-kadang dia kontradik. Jakim dah keluar benda sekian, dia panggil lagi orang tu pergi bercakap. Kenapa? Macam tunjuk dekat kepala. Kadang-kadang di sini kita main keras kepala. Saya tak tengok ni, berkali-kali tengok macam apa? Macam juga apa dulu ESQ. Yang sampai sekarang ni kepala juga. KDN buat apa alumni dan sebagainya. Sedangkan fatwa telah keluarkan haram. Masih lagi buat. Kenapa? Buat perhimpunan pula dekat mana? Dekat Putrajaya. Buat apa? Alumni ESQ KDN, Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Nak kontes apa fatwa? Ustaz katakan kita tak payah jadi penguasa. Kita kuasa yang menguasai. Ya memang. So same lah dengan TV station. Kuasai dia kepala tu. Pegang kepala tu nanti dia ikut. Pasal diorang kan macam kita kata golongan ni dia tak nak kuasa. Tak nak jawatan. Tapi dia pegang hati orang tu. Sultan ke atas hati.
Yang tu dia yang dikuasai, yang tu dia sebab dia ceritakan wali kutub, wali sekian, wali sekian, wali. Dia ceritakan banyak kali supaya apa? Orang ramai dengar, tapi kisah sekian, tapi kisah sekian. Siapa orang lupa sebenarnya tak ada siapa menjadi kekasih Allah dengan bukan jalan Nabi. Tu je. Pegang tu. Kadang kata orang tu kata dia sekian, ikut jalan Nabi, tak ikut jalan Nabi, bukan kasih Allah Ta'ala. Biar dia siapa sekalipun, bukan kasih Allah Ta'ala. Bohong. Ni kalau dia kata bukan jalan Nabi boleh ikut, dia daripada Hindu pun mungkin ada. Dia dari Buddha pun mungkin ada. Dia dari Kristian mungkin ada. Dari Yahudi mungkin ada. So sampai bila nak habis agama ni? Maksud dia sedangkan Allah Ta'ala kata liyuzhirahu ala dini kulli. Allah Ta'ala datang ke Islam supaya Allah Ta'ala menang ke atas semua agama, mengatasi semua agama. Datang kita samakan dengan agama yang lain. Tu dalam perkara macam ni ada pluralism. Tak nampak kan, dia ada pluralism, sama taraf, sama hak. Jadi dekat Indonesia saya tengok tu ada satu kumpulan. Ikut kumpulan ni, kumpulan yang apa tarikat ni, dia ada lagu dia kumpulan nama Debu. Datang Malaysia menyanyi. Pernah dengar Debu? Atau Debu tu ada lagu dia mari Hindu, mari Buddha, mari kita berkata la ilaha illallah. Dia main muzik dan la ilaha illallah. Mari Hindu, mari Muslim, mari sekian. Kita kata la ilaha illallah. Nak tangkap batu kek tu. Mana? Tangkap batu kek Indonesia ni. Memang dah. Tapi kat Malaysia tak kita tak boleh sini lama dah. Dia perlu masih tarikat. Konon dah Jaldin Ar-Rumi lah benda sebagainya. Dia main muzik lah. Perempuan ambil budak-budak Turki mana entah comel sikit. Betul orang macam tengok dekat seronok tengok. Tadi lah perempuan lelaki dan tu. Atau datang kita buat juga band. Tapi Rumi very positif. Mana? Rumi very positif. Positif apa? Dia pengikut dia yang apa benda positifnya? orang ni tak positif. Tak positif. Tak ada positif kak. Mana ada orang langgar jalan Nabi dia positif? Dia saya faham lain. Semua orang cerita macam-macam. Kan? Orang faham lain. Pasal cerita syair dia. Takkan mengatasi Nabi. So beautiful. Beautiful apa benda je kalau tak ada kaitan dengan Nabi? Dia mencintai Allah. Mana mencintai Allah Ta'ala kalau bukan jalan Nabi? Balik pada asal. Orang Nabi pun kata cinta Allah Ta'ala. Takkan tinggalkan kahwin kerana cinta Allah Ta'ala. Mana sunnah Nabi? Tetapi dia cinta Tuhan. Tak ada jalan. Nabi kata laisa minni. Bukan golonganku. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Nabi sebut macam tu. Siapa tak suka sunnahku bukan golonganku. Putus. Datang dengan cara bukan jalan Nabi, putus. Kita kata pandai cakap Nabi adalah wasilah kita pada Allah Ta'ala. Tapi kita tengok lain-lain. Ni jalan Nabi, ni jalan guru dia. Dia lintas tepi lain. Bukan jalan Nabi. Saya nak dia macam penyair aja. Penyair tak kisah. Tapi tu kata benda tadi wahdatul wujud ada dalam tu. Tuhan dalam kita ada dan sebagainya. Gila. Orang kita duk kata macam benda sekian. Kemudian debu tu ikut situ. Semua sekali. Tapi faham tak? Konteks dia. Apa jadi? Kalau debu sekali dengar tu memang rasa macam betul. Kalau dengar tu. Debu tu? Dia panggil macam ni. Ada apa? Agenda. Kan? Kadang-kadang guru yang sesat ni dia tak ada datang dulu datang terus cakap apa dia nak. Dia tarik, dia attract, pegang. Lepas tu dia akan cakap menghukum. Biasalah. Starting dia kata buat dulu lah sekali tinggalkan syariat. Biar jalan, bukan jalan Nabi. Masalah sekali kita bincang tajuk dia, macam mana orang sampai pada Allah Ta'ala bukan jalan Nabi. Not the way of the Prophet. Macam mana dia berpuisi dan sebagainya. Jadi kasih Allah Ta'ala macam tu. Ya, puisi ni orang tak pergi perang boleh puisi. Puisi ni kata-kata yang kita dikeluar kat orang, syair. Orang tu tak terlibat pun dalam cerita benda tu. Kalau dia bukan tokoh peperangan pun, dia boleh cerita di situ darahku bertumpah-tumpah dan sebagainya. Tapi dia tak keluar pun. Duduk kat rumah aje. Makan nasi, tidur dan sebagainya. Tapi dia berkarya tu sampai rambut jatuh. Kan? Janggut tak misai tak berterim, tutup mulut. Kemudian mengarang. Cerita kita cakap sedapnya, tapi dia tak hadir pun. Tak hadir pun dalam benda tadi. Mungkin dia tengok cerita je dia boleh berkarya. Itu je. Apa benda timbul masalah syair tadi menjadi alasan kita untuk kita kata dia betul. Jalan bukan jalan Nabi. Dan lagi dahsyat lagi apa tahu? Kalau betul jalan dia jalan Nabi, takkan anak murid dia buat macam tu. Satu benda kena faham. Ada orang kata tapi tok guru tu tak salah kot. Dengar sini. Kalau anda kata orang tu tadi, contoh macam Syafi'i ajar pada anak murid dia. Anak murid dia jadi sembah kubur dia. Tak kan? Abu Hanifah? Tak. Ya. Ahmad bin Hanbal? Tak.
Sahabat Nabi? Tak. Okey, kita tengok macam tu. Maksud dia, kalau guru tak ajar, anak murid tak buat. Faham macam tu je. Bahkan akan disekat. Tapi kalau dia kata guru tu ajar, dia akan start lah. Dia akan start. Inilah itu dan sebagainya. Macam kita tu macam di Kelantan bila Tuan Guru Aziz meninggal kan. Mana orang datang buat. Anak-anak dia sekat lah. Sekat. Yang bagi orang masuk, ambil tanah kubur dan sebagainya. Kemudian balik rumah, buat berkat. Ini masalah. Saya kata benda ni kena sekatan. Kalau dia kata guru telah ajar anak murid dia, benda ni haram. Anak murid dia akan tolong sekat yang bagi orang buat. Dia kata guru tu kata tak apa. Dia anak murid dia akan buat. Anak murid dia akan buat. Di Istek kan dia buat special. Istek tu istek. Dia bukan ni pun dia kata mengkaji kitab turas. Tapi kajian dia lebih mistik. Mysticism atau berkenaan dengan kerohanian dan sebagainya. Campur aduk. Tak pakai. Dia semua khayal dengan falsafah sendiri. Orang kata jangan tulis khot pakai lambang binatang, dia buat juga. Susun ni jadi ayam. Surah apa tak tahu. Susun ini jadi orang. Ini letak sebagai intro dalam buku-buku dia. Ada. Kat beli tu ada buku. Tengok dalam buku depan tu ada. Benda yang kita tak patut dibuat, dia buat. Atas dasar kesenian Islam. Gila. Dia buat translation tu bahasa. Tapi buku apa yang ditranslate? Dia tanya. Buku-buku pelik-pelik lah. Itu yang dia nak kan. Itu yang seronok. Pasal orang di barat kan, kita kata benda-benda macam ni, kita tak ada masalah. Pasal diorang boleh terima Jalil Ar-Rumi sebagai tokoh cinta Tuhan. Bukan motivator je, tokoh cinta Tuhan. Kan saya tunjuk dia tu. Yang apa nama? Saya tunjuk kan? Semua tak mengaku. Apa yang Ustaz dia tunjuk? Saya tunjuk berkenaan dengan satu video. Yang dalam video tu tentang seorang Yahudi masuk. Oh ya, saya tengok dia. Saya tak tengok lagi. Tak tengok je? Yahudi yang menggaru. Yang pusing tu, orang tengok dah. Tengok dah kan? Jadi dalam kisah Yahudi tu yang pusing-pusing tu kan. Dia contoh mudah yang menunjukkan macam mana kalau sekiranya tak masuk Islam pun anda boleh jadi sufi. Without entering Islam, you can be a sufi. Pasal memang dia terima dan dia berikan galakan pada dia. Bagi pada dia sekian, tunjukkan ni sekian dan sebagainya dan apa dan memang dia orang beri galakan, ajar tarian apa sufi itu dan sebagainya. Jadi secara tak langsung benda tu menyebabkan kita kata secara asalnya tak ada pelik lah. Bagi mereka benda berkenaan adalah bagus. Tanpa masuk Islam, anda menjadi seorang apa? Seorang sufi. Dan dia apa? Yang kita tunjukkan. Ini Jalil Ar-Rumi lah punya idea. Dia putar-putar kerja dia pagi-pagi putar-putar. Letak bedak dekat lantai tu, ini dia pusing. Lepas ada keteng. Ikut dia buat. Bukan masalah sekarang ni siapa ajar? Nak kata cerita dengan dia, siapa ajar soalan tu? Maulana yang partner tu. Kalau dia kata, itu sebab saya kata Ahmad Didat. Berapa ramai orang diislamkan oleh dia. Kristian di Afrika orang satu kampung masuk Islam. Ada orang jadi macam tu. So maksudnya siapa ajar? Fahamnya tu ialah siapa ajar? Mana ajaran yang diajar oleh mereka ini menyebabkan inilah dia seronok dengan muzik. Pasal Jalil Ar-Rumi ni muzik dijadikan alasan untuk kita sampai pada Tuhan. Itu sebab kenapa dia orang punya himpunan dia sebagainya, penyanyi kan. Ya tak ada benda lain. Dia punya ni kan, apa nama? Berkumpul nyanyi. Mana benda lain ni buat? Berkumpul sini kan. Dia tunjuk gambar ni. Rasa tak muzik debu tu sini je bunyi dia. Kan tak? Nowadays, many Israeli artists are inspired by him. Mana orang Israel boleh bayangkan. Allah kata walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tatabi millatahum. Jadi orang ni redha dengan Ar-Rumi, dengan muzik dan sebagainya. Kita kata ini Islam yang sebenar. The Mana? Divan Tadi bukan Farah Fawcett. Tak tahu Farah Fawcett ke tidak. Jewish chants with Rumi's Ya kot. Farah Fawcett tadi Groups of Rumi. Duduk sini kan ramai Found dengar. out that Rumi is the most popular poet in Israel now, which is Dia Ar-Rumi ni adalah penyair paling popular di Israel. Saya cakap ini sekarang.
Israel popular. Oh, di LA. Ha. Romi dia punya. Ha. Di LA maksud sekarang ni bila tengok kajian dibuat oleh Istek. Kenapa ambil yang ini? Benda Israel suka, kenapa ambil? Barat-barat ikut barat. Kenapa? Itu tajuk dia pasal saya kata hujung dia kan. Macam dia tunjukkan perhimpunan dia buat kan. With Kat love. sini People are surprised. They don't know. After they get to know the Islamic tradition, Islam tradition. they are relieved because they see that it's not so terrible as they thought. Aduh, ni kata bertafakur ni. Ini tafakur yang sesat. Yang duduk diam, bertafakur, diam sebentar kerana apa? Kerana orang mati dia. Ini tafakur, ni bukan Islam. Okey. פעימה ראשונה עושים Dia korang ni nak ni dengan nadi. שנייה עושים לה. Duk pegang kan. Tak payah Islam. לה. לה. Alah. לה. Allah lah. Habis kita bagus daripada zikir apa hantu ke, baik zikir Allah. Mana boleh baik macam tu? I was grow up as a child in a family that was Sufi student. Nama dia Sufi student. Arab people. Dekat sini kita kat belakang tu pakai kopiah kat serban tu. Then I met with son, the Sheikh Hassan Manassa. He changed my كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعين Dia muzik syair. Macam ni lah benda lain. Kalau qasidah tu pun macam ni lah benda dia. Tak ada beza pun. Ni Yahudi tu ada Yahudi pada belakang tu ada Islam juga. Islam Sufi lah. It's different when I'm going to teach about Islam. About Islam, the people, they have some objections, some, fighting in discussion, our discussion. Here, it's different. They are coming to know and to believe in this way. ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تميل. Jadi benda ni kan bila balik pada asal kan, bila akak kata macam ini bukan Rumi buat. Tak, benda tu bawa ke situ. Tu je cerita dia. Bawa ke situ. Pasal pada muzik kan, dia jadikan muzik sebagai alasan untuk bergembira sekian sebagainya. Datang. So kita bukan jalan Rasulullah. Masjid banyak gendang-gendang. Mengendang kat Malaysia jadi dah. Banyak dah kat Malaysia pun, tak ada cerita sana. Okey, jadi benda macam ni kita kata golongan pertama ni dia pasal apa tahu? Kenapa boleh juga? Sebab dia kata guru dia kan dapat ilham. Itu golongan pertama, bahkan lebih baik daripada Nabi. Golongan kedua menyangka bahawa Allah Ta'ala bercakap kepada mereka seperti percakapan dengan Musa. Mereka pendapat bahawa kenabian boleh diperolehi. Ini macam ESQ lah. Assalamualaikum. Jadi bila diorang buat kan, dia kata apa, kita sekian asma' sunnah tu. So in the end dia kata dalam kita ada God spot, titik Tuhan. Kalau kita kena keluar daripada kenaan tu. Dia kata Musa cari Tuhan, Ibrahim cari Tuhan. Padahal Allah kata dalam Al-Quran, walaqad istafaina, kami pilih. Inna safa Adama. Maksudnya semua sekali Allah Ta'ala pilih. Ini bukan benda effort. Anda tak jadi Nabi dengan effort. Satu-satu Nabi yang jadi Nabi dengan sebab apa doa, hanyalah apa? Harun. Bila apa? Musa doa minta kepada Allah Ta'ala supaya jadikan dia sebagai Nabi. Temankan dia untuk bertemu dengan Musa. Lain para anbiya semua pilihan Allah Ta'ala. Bukan effort Nabi tadi. Duduk lama dalam gua jadi Nabi atau menyelam, tak ada. Tak ada seorang pun. Semua Allah Ta'ala pilih. Bahkan kita kalau ikutkan sebelum daripada Rasulullah SAW sendiri pun ada orang yang cuba nak bertahanus, tapi tak jadi Nabi pun. Duk diam, mengasingkan diri, ada. Tapi tak jadi Nabi. Nabi ni pilihan Allah Ta'ala. So bukan benda yang boleh capai. Jadi kalau orang kata boleh cakap macam ni, dan dapat dia kata kenabian ni boleh diperolehi, kita ada effort. Tu ada zikir tahap sekian. Atas sebenarnya kewalian tu pun, mana menjadikan Allah Ta'ala tu bukan benda yang kita jadi effort. Memang syarat kita nak menjadi kasih Allah Ta'ala tu ada dua je. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus 62, Allah Ta'ala nyatakan, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sebenarnya wali-wali Allah tadi, la khaufun alaihim, tidak ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. 63 ayat berikutnya, alladzina amanu. Mereka ni adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa. Habislah.
Tak ada amal tarikat apa pun. Sampailah anda kepada Allah Ta'ala. Sebab memang kita kata dalam konteks ini, bila dalam hadis wali kan, hadis wali, yang Nabi kata, Allah Ta'ala kata, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa musuhi seorang orang yang aku lindungi, bawah lindunganku, maka aku ada seru orang tu untuk perang. Kemudian wa ma yataqarrabu abdi ilayya, dan tidak seorang hamba tu dekat diri padaku, ahab, bila aku suka, minta qarrabu ilayya bima aftartu alaih, berbanding dia dekat diri padaku yang benda aku wajibkan. Benda aku wajibkan tu dia dekatkan diri, itu lebih aku suka. Dan ini kita kata tengok macam Uwais Al-Qarni menjadi kasih Allah Ta'ala. Bukan sebab buat dia lompat-lompat, guling-guling. Apa benda dia buat? Jaga mak. Yang zaman sekarang ni orang bersepah ada mak. Tak jadi wali pun. Betul tak? Nak jadi kasih Allah Ta'ala, anda boleh jadi kekasih Allah Ta'ala. Doa makbul. Penduduk langit akan kenal. Jaga mak je. Tak ada wirid ini, wirid itu. Tak ada apa hizib sekian. Tak ada. Bahkan dia ni hanya penggembala kambing saja. Tak ada pun, tak terkenal sebagai seorang alim ulama pun. Tapi apa? Dia jaga mak dia. Benda wajib. Bukan benda sunat. Jaga mak bagi seorang anak lelaki adalah wajib. Nak mati sekarang susah. Memang itu sebab syurga Allah Ta'ala tu besar, mudah. Tapi orang cari jalan susah. Jadi pintu dah terbuka dah, dia pergi panjat bukit, panjat atas siling. Macam perempuan jugalah. Bagi jalan ni mudah, dia pergi panjat jalan tempat lain. Taat Allah, taat suami, jaga kehormatan, solat pada hari solat, puasa pada hari puasa. 5 benda tu masuk pintu syurga mana dia nak. Any pintu syurga mana dia nak. Tapi datang dia cari jalan lain juga, panjat apa ni, atas bumbung. Saya ni sekian ceramah ni ustaz, penting saya ceramah. Dia ceramah. Pukul 3 pagi baru balik. Bila kita kata, kak, pintu tu besar tu masuk. Tak ada, saya nak panjat ke bukit juga. Saya ada atas bumbung juga. Dia baling tali panjat. Tak ada kerja lain ke? Kan tu masalah kita kata syurga Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata tidak hamba ku dekat diri padaku lebih aku sukai berbanding dia dekat diri padaku dengan dia yang aku wajibkan. Mana benda yang Allah Ta'ala wajibkan tadi, dekat situ dah duduknya ruang untuk orang tu dapat apa? Syurga Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sayang dia. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Berterusanlah seorang hamba itu dekat diri padaku dengan perkara apa? Sunat. Solat sunat, puasa sunat dia buat. Dan nawafil tadi bukan benda yang kita reka. Jadi kita reka macam saya reka lah. Kan Nabi ada ajar puasa, tapi saya rasa nak sekian. Sahabat Nabi sekat. Nawafil macam puasa, Nabi bagi paling banyak 15 hari sebulan. The most extensive 15 hari sebulan. Ringan sekali sehari sebulan. Pun tak buat juga. Kan? Buat dia paling sederhana 3 hari sebulan. Paling intensif, paling dahsyat 15 hari sebulan. Ini benda bila Abdullah bin Amr bin As, anak Amr bin As, kan dia puasa panjang kan. Bila Nabi jumpa, Nabi sekat dia. Nabi tak bagi. Nabi kata jangan buat. Bila dia kata aku mampu lebih dan sebagainya, tak ada lebih baik dari itu, Nabi kata. There's no better than that. Nabi sekat dia. So sekatan Nabi tadi tunjukkan itu nawafil. Ada limit dia. Dah ada ruang dia. Sampai tak kahwin sebagai cinta Tuhan, tak kahwin. Pelik tu. Kalau sibuk berdakwah, yalah kot. Mungkin macam Ibn Taymiyah rahimahullah, Imam Nawawi. Kan mati dah sibuk belajar, mengajar, tak sempat nak kahwin. Bukan tak nak kahwin, tak sempat. Faham Ada yang macam Imam Sayuti. Dia orang ni ulama dia karang. Abdul Fattah Abdul Ghuddah dia karang buku. Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah rahimahullah dia karang buku. Tajuk dia Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang bujang. Mati tak kahwin. Sebut nama antara Imam Nawawi. Bukan, tapi mereka tengoklah hasil dia. Buku karangan dia, bukan dia tidur je. Tak, ni bukan tidur. Aku cinta Tuhan kan. Tak ada kerja pun. Yang tengok macam mana Imam Nawawi rahimahullah. Kan berapa banyak dia karangan dia sampai sekarang mengisi ruang setiap rumah dia. Tak masih 40, besar sikit dia solihin. Betul tak? Kata azkar. Nampak tak apa jadi? Berkat. Keberkatan tadi masuk rumah. Mana-mana rumah ada. Orang belajar, kaji, bincang, bahas. Himpunan dia, buku tu ada. Akan ikutkan, ada orang yang himpunkan juga. Ramai orang himpunkan, tapi tak seperti yang dia buat. Orang penerimaan tu besar. Banyak pahala dia dapat setiap kali orang belajar buku karangan dia. Jadi kita kata Imam Nawawi rahimahullah, dia kerja. Dia buat kerja untuk Islam, mati dalam 40-an. Ada kata 42, ada kata 45. Kan? Tapi dia tak sempat kahwin. Iyalah tak sempat kahwin, tapi dia ikut sunnah. Bukannya dia duduk diam kat rumah kan, aku cinta Tuhan. Kerja tak ada benda pun. Atau kita ni penyair je kerja. Masalah juga.
Maaf cakap lah kan, syair je kerja. Jadi secara tak langsung kita kata benda ni salah. Pasal dia Nabi kata apa? Beliau kata wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Setiap seorang hamba tu mendekati dengan perkara-perkara nafilah. Kenafilah ni perkara-perkara sunat yang tak wajib. Tapi kita ada kena faham, sunat tadi bukan kita reka. Apa yang Nabi tunjukkan kepada kita? Yang kita sunat, tapi sunat ni saya sekian. Tak boleh ikut yang apa kita suka. Saya zikir juga ni sunat je, tak zikir kalau kita ikut cara bukan cara Rasulullah pun salah juga. Macam ni kan. Yang apa yang orang apa Yahudi tadi tunjuk kan. Yang dia tunjukkan dia kata apa? Dia kata Allah kan. Very near to the Bible. Masih rupa dia. Okey, ini waktu dia pergi dekat area Israel juga asal Islam. Okey, tapi yang dia pergi ke Turki kan. Ni puasa Ramadan, puasa. In the town, Puasa Ramadan. Ini cerita. there is Sufi lodge. Jews and Not Muslim. come together for a meal during the month of Tapi dianggap dia orang sebagai student of Sufi. preparing the table for the iftar meal. Iftar meal. The day's fast. Fasting, berpuasa. Shmiki Cohen Islam and tidak. his wife Aylat Adib are among the Tak, Islam tak boleh masuk Islam. Itu sebab kita kata di sini konteks asal. Dalam Sufism asalkan hati baik tak apa. Islam ke tidak tak penting. Bersih, hati tu bersih, tulus pada Allah Taala. Tak apa. Tak Islam pun tak apa. Tak ikut ajaran Muhammad pun tak apa. Kan kita tak ikut, kita puji Muhammad banyak. Dia puji. Dalam syair-syair dia baca, dia puji Rasulullah. Tapi lah dengan baju tak cukup sebagainya, kan kepala terbuka, dada terdedah. Tapi dia buat. Lepas ni doa buka puasa. Semayang tidak, semayang tidak, puasa buat. Semayang tidak, puasa buat. Sebab kita ajaran Muhammad ni apa? Boleh kita pilih-pilih mana kita macam boleh kontra tau. Macam saya tak solat tapi saya sedekah banyak. So Tuhan takkanlah Tuhan tak ni saya. Ataupun saya tak puasa tapi saya sikit. Dia ingat dia boleh kontra. Pasal ada benda hak Allah Taala, ada benda hak manusia. Anda yang silap faham bahawa kadang ada tunai hak manusia, hak Allah Taala anda langgar, anda ingat lepas. Yang perasan juga, tunai hak Allah Taala langgar hak manusia, pun sama juga ingatkan lepas. Kecuali dengan rahmat Allah Taala lah kita. Kita Bismillah. Ya Rahman. Tak. Allahumma atina khayra hadhihi al-laila. Allahumma atina khaira hadhihi al-laila. Allahumma. Muslim tak Muslim pun yang ada tu. جعلنا شرعا آمين اللهم يا رب يا رحمن نقي قلوبنا لكل خير واجعل هذا الطعام حلالا Ikan makanan halal. بسم الله تفضل Bismillah, faddalu Buka puasa tak semayang. Tapi semua yang datang hadir ni dianggap sebagai student Sufi. Sufi student. Kalau kita pergi ke Turki tu lagi dahsyat lah. Tapi ini kita kata ini dekat sana sendiri. Ya. Okey, jangan kata ini nafilah. Don't ever say ini nafilah ni. Inilah benda sunat. Sunat apa bendanya? Tak, dia buat apa? illallah Biarpun pakcik yang tengah tu pakai kopiah pun. la ilaha illallah la ilaha Macam tahlil lah pula. Dia tutup muka je tak nampak kan. la ilaha illallah I think Israel become a place where it's so Ya saya? consumed. Yahudi. Dia ajuk tak. Dia tinggalkan Yahudi dah. Sufi. Tak bisa macam dia kata Sufi. Dia mengaku kami ni mengikut Sufi. Student of Sufi dia kata. By fear that it seems that Kena dakwahkan. Ini kat dakwah dah ni kak. Pasal dia problem ni sini. Kita boleh dakwah orang kafir masuk Islam terus. Kita boleh dakwah orang yang merasakan benda dia buat betul dalam Islam. Lagi payah. Pasal dia kata mana pula ini Islam version saya. Version awak lain. Ni version saya. Tak Islam pun. Tapi dia anggap benda tu. Para ulama kata ahli bid'ah lebih susah dia dakwah banding orang kafir. Sebab ahli bid'ah dia rasa dia betul. Dengan diorang ni kan dengan perasaan. Dia kata Tuhan even lelaki Yahudi tadi, dia cakap Tuhan cakap pada aku. Aku dapat rasa Tuhan berkata kepada aku, lintas dalam hati aku, ilham. Dia ada benda tu tadi. Idea tu ada. and many young people, and not only young, we say enough, so we start looking for other answers. Nak jawapan ni. I think that Rumi is a very good answer for us. Rumi is a good answer. Bukan the Prophet himself. Bukan Rasulullah SAW. Jawapan bagi penyelesaian masalah hidup.
panduan Allah Ta'ala bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Ar-Rumi. So jaga-jaga sikit. Way, especially the Rumi Sufi way. Rumi Sufi way. Allah, Allah, Allah. Ini dah. Okey, kalau orang yang pakai serban buat, orang kata orang tak marah. Serupa je. Tak ada beza. Kalau pakai serban pakai jubah, takkan jubah tak tahu ni. In Israel, Jews are searching, and many Jews are searching for some spiritual satisfaction and trying to re-engage the heart. B. David Widen, Sufi student. Tak Islam tak payah. You don't have to be a Muslim. Faham tak? Jadi bila Nabi kata wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, jangan sangkakan ini nawafil. Many Jews will listen to Sufism and go to a Sufi event and actually feel something strongly connected. Bisa ada gaya-gaya lagi, macam cara nak zikir tu, muka kena kerut, lidah duduk. Serius. Dia bukan main buat je. Dia ada teknik dia. محمد وعلى مجد بالقرآن الأبدي نصر دين المعين. Muhammad khairul anam, dia puji Rasulullah. Seriously, bukan puji orang lain. يا روح روحي يا شفيع للروح سمع بكاء ونوح بحبك. In time of peace and harmony. Okay. Jadi ini bukan nawafil. Bila Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, berterusan seorang hamba tu mendekat dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunat, perkara-perkara nawafil. Itu bukan nawafil. Yang kata ini nawafil lah ustaz, kan benda sunat zikir Allah Ta'ala, apa salahnya? Itu kan nawafil. Pasal penerimaan amal dua. Satu, niat ikhlas. Kedua, menepati cara Rasulullah, waktu, masa, tempat, kadar, kan, kaedah, sebutan sebagainya. Pasal itu cara dia. Bahkan dalam benda tersebut ada wajib, ada sunat. Contoh macam kita macam sedekah lah. Memang kita terbuka nak pakai cek ke pakai sekian, tapi sampai saluran dia kepada orang dia. Kalau sampai bukan saluran dia, salah lah. Faham tak? Saya konsep dia kata, jadi apa, bila nawafil hatta hibah wa idza ahbabtuhu, akhir hadis tu dia kata, bila aku sayang hamba aku ni, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku jadi pendengaran dia. Wa basaran alladhi yabsuru bihi, aku jadi penglihatan yang melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yabtashu biha, tangan dia menggenggam dengannya. Wa yadul yamshi biha, dan kaki dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani, kalau dia minta aku apa, la u'tiyannah, pasti aku bagi dia. Orang nak ini. Tapi jalan yang awal tu dia apa? Wajib dan sunat. Bila aku sayang dia, semua pergerakan dia bawa aturan aku. Dia bukan maksud dia takkan kena kecelakaan langsung. Tak. Nabi pernah luka. Ni orang bayangkan semua sekali, takkan ni. Kan, baling batu, tepis. Kan? Dia ada apa? Malaikat tepis kan. Orang nak macam tu. Tapi dia lupa sebenarnya dalam kaedah kehidupan para sahabat. Tak macam tu pun. Umar semayang takbir. Subuh tu, Allahu Akbar, datang orang tikam perut dia. Mana pergi perlindungan tadi? Pasal kadar ikut Allah bagi, bukan kita nak. Tapi dia orang bayangkan lain. Membayangkan mesti dapat takkan sekian. Boleh takkan, kalau luka tu masih tak betul lagi tu. Pasal zikir meliputi ni, takkan malang, takkan celaka satu urat pun dari badan kita. Jatuh motor tu, kalau ada ikat lagi kaki tu, kurang zikir lah tu. Ini kisah benar. Saya kata ada orang tu, dia kata tu, dia luka-luka lagi ni kurang zikir lagi ni. Saya kata kalau ini mujur tak zikir, kalau apa tak patah pun. Tak patah ni pun orang kata, tak patah pula jatuh motor dia kata tak patah pula. Motor besar ke motor kecil tak benar kan? Motor besar jatuh kata teruk lah. Dia tengok tak ada benda, elok berjalan lagi. Orang kata ni sekian. Dia kata tapi luka-luka, mana tak betul lagi zikir tu. Saya kata dia, kalau tak luka langsung kan orang sujud kat kaki pula. Sekian, elok jatuh tak ada benda langsung. Hebat. Bahaya lagi. Jadi konsep dia kata benda tadi jelas. Tapi cuma masalah dia bila Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kalau aku lebih suka hamba ku mendekat diri bukan aku wajibkan. Dan berterusan seorang hamba tu membuat amalan sunat, amalan nawafil sampai last kali aku sayang dia. Bila aku sayang dia, aku jadi penglihatan dia melihat, dengar yang mendengar, kaki dia, tangan yang mendenggam, kaki dia berjalan. Mana every movement orang tadi betul mengikut taufik Allah Ta'ala. Itu yang orang nak. Lepas tu wala in sa'alani, kalau dia minta aku apa,
la'utiyannah, pasti aku bagi pada dia. Pasti aku bagi apa dia minta. Wa ista'adzani, dan kalau dia minta perlindungan dengan aku, la'u'idzannah, pasti aku lindungi dia. So jadi maksud dia benda tadi kan, kita kata orang faham cara untuk mencapai, tapi jalan bukan jalan Muhammad, macam mana? Nah, jadi kalau start kita kata macam tu, kalau orang buat yoga pun ada betul. Dia buat yoga sampai terapung seinci daripada tanah ni. Macam mana boleh betul? Dia ingatkan jadi tu betul. Jadi benda bukan, itulah maksud dia betul. Tak. Dalam Islam tak ada kira macam tu. Para sahabat Nabi pernah dipulaukan. Nabi SAW dengan para sahabat dipulaukan 2 tahun. Makan kayu, makan daun je. Sampai ke kulit-kulit kemah tu dipotong, masak balik makan. Ini zaman Nabi dengan para sahabat sendiri. Tak ada tiba-tiba malaikat bawa hidangan talam dari langit kan. Ni makan. Ini hidangan Allah Taala. Tak ada pun. Kat situ ujian pada mereka. Kita dah utusan Tuhan ada sebelah kita, lapar sekali ni apa pasal? Sekali lapar ni, utusan Tuhan ni. Wakil Tuhan, tiba-tiba lapar sekali dengan kita. Kebuluran bersama kita sampai ikat batu kat perut. Tak nak bagi berat, tekan perut supaya jangan sampai jangan berkembang. Jadi kita ustaz lapar, bila kempis ketat, jadi kurang lapar sikit. Macam sekali. Kita kata Nabi SAW. Dan orang kafir pula tengok, kalau benar dia betul Nabi, takkanlah Tuhan dia ada lapar. Nampak apa jadi? Kat sini ujian Allah Ta'ala beri pada manusia. Pasal kita memang akan susah, akan payah dan sebagainya. Bukan semua senang. Lepas sampai masuk tarikat tak ada dah. Tak ada kemalangan, tak ada kecurian. Kalau rumah kena curi gitu, tak betul lagi zikir tu. Pasal kan para sahabat Nabi ada berlaku kecurian kat atas mereka, berlaku kemalangan, luka, sakit, demam. Datang kita takkan ada musibah sebab zikir dah meliputi. Tak ada satu ruang pun akan masuk bakteria. Sebab Allah. Faham? Ini masalah dia. Sebab apa? Siapa cakap itu? Tok Guru cakap. Tok Guru punya idea. Tok Guru kata tak apa buat pun. Jangan macam ni. Ini masalah dia. Dan dia kata golongan ketiga yang menyangka bahawa ahli latihan kadang-kadang mendengar percakapan yang didengar oleh Musa. Tapi Musa lah yang dimaksudkan dengan percakapan tersebut, bukan si dia ini. Mana dia dengar apa yang Allah Ta'ala kata pada Musa AS. So dia macam dapat curi dengar. Ini masalah dia. Okey. Jadi para imam Islam semua sekali telah menolak kesesatan ini dan menjelaskan kebatilan dan kebengkokan pendapat ini. Bengkoknya pendapat ini, tak betulnya daripada Islam. Di antaranya kata-kata Syekh Taimiyah rahimahullah menjawab Al-Ghazali. Memang kita kata beliau bukan sezaman. Tapi macam saya terangkan balik, Imam Ghazali dan kita ihya dia, itu awal hidup dia. Yang akhir hidup dia disebut kitab Bukhari Muslim. Ini disebut lagi dalam tabaqat Syafi'iyah oleh Ibn Sa'ad kan, Muhammad Sa'ad, Adli Muhammad Sa'ad ni, Ibn Sa'ad yang karang kitab tabaqat Syafi'iyah. Dan tu dikumpulkan. Dia kumpulkan berkenaan dengan dengan tentang tajuk ni. Ke Imam Subki. Tabaqat Syafi'iyah Subki lah. Ya. Cek. Tabaqat Hanabilah, Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Imam Subki. Lupa, Imam Subki. Ibn Sa'ad. Okey, jadi Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Dalam buku ni kalau buka, dalam kali saya tunjukkan. Mana di akhir hidup Imam Ghazali, anak murid dia cerita, dia sibuk dengan apa? Belajar kitab Bukhari juga Muslim. Sampai ketika dia mati tu, di atas dada dia kitab Bukhari. Dan dia kata, alangkah malangnya aku daripada ini dahulu terlalai. Ini kata-kata dia sendiri. Ketika nak mati, kenapa orang tak ambil ujung hidup dia? Belajar kitab hadis. Orang ambil awal hidup. Awal hidup banyak macam benda jadi. Saya kata tu kan, awal hidup saya laga ayam kan. Budak-budak kecil laga ayam. Katakan nak kata, ustaz, kamu jadi macam Ustaz Adli, pergi laga ayam dulu kan? Jadi mana boleh macam tu? You don't follow the beginning of life. Macam Musa AS ketika muda, ketika sebelum jadi Nabi, kan dia pergi tumbuk orang. Tumbuk orang mati kan, sentimen berkenaan dia tumbuk orang. Jadi benda tadi kita kata, benda tadi bukan jadi ikutan kita lepas daripada tempoh itu. Dan bahkan yang elok diikut adalah pengakhiran hidup seseorang itu, bukan awal dia. Dan itulah di atas itulah pasal al-umur bi khawatimiha. Urusan-urusan ni adalah dengan penamat dia, bukan dengan pengawal dia. So awal hidup tadi macam benda boleh jadi, tapi akhir hidup itulah yang akan menilai orang berkenaan. Okey, dia kata apa? Dia kata yang menyangka bahawa pertimbangan penerimaan kata-kata yang perkara yang dengar adalah ketepatannya dengan kasyaf dan musyahadah. Maksud dia
timbangan kata-kata yang didengar tu, betul ke salah dengan kasyaf dan musyahadah. Okey. Kata-kata ini kandungannya, berkata Ibn Taymiyah, kata-kata ini kandungannya adalah tidak diambil faedah daripada perkhabaran Rasulullah SAW sedikit pun, daripada perkara-perkara ilmiah. Mana kalau Nabi sabda pun, kalau kasyaf dan ilham, kasyaf musyahadah tak nampak, maka masih lagi tak betul. Dia kan nilai ikut kasyaf dia. Pandang, dia ada kaedah dia bila tengok nak scan orang. Scan benda, dia ada cara dia lah. Dia berzikir, penuhkan diri dengan zikir, lepas tu dia akan pandang. Dia zikir, dia orang punya zikir ni macam-macam. Zikir urat ada, zikir bulu ada, zikir tulang ada. Kadang-kadang benda betul kata macam rasa betul lah. Kamu tegak bulu roma ni. Makin percaya. Last sekali dia dia gunakan state of keadaan tadi. Dia kata penuh dia dengan zikir. Ketika tu dia anggap bahawa tak ada syaitan pun masuk. Ketika tu dia kata syaitan tak masuk. Ketika itulah apa suara dia dengar, apa penglihatan atau ilham disingkap pada dia, maka itu adalah daripada Allah Ta'ala. Ini benda-benda yang saya tengok sendiri lah pada orang-orang yang yang buat benda perubatan pun ya, yang mengajar ilmu ketahanan pun ya, macam tu cara dia ada cara dia. Dia tarik guna dia akan ada dia scan orang. Orang dia scan orang pun ada. Dia scan apa benda macam-macam benda lah. Jadi dia kata maksud dia yang dinilai, mana maksud dia pengisian dia adalah tidak diambil faedah dari perkhabaran Rasulullah SAW sedikit pun daripada perkhabaran ilmiah. Bahkan itu hanya dicapai oleh setiap manusia melalui musyahadah dan nur mukasyafah yang terhasil baginya. Mana kalau ada nur tadi, dia akan dapat pengertian yang sama, maksud yang sama. Tak perlu ambil daripada apa yang Nabi sabdakan sangat. Itu kurang kita lihat golongan ni belajar hadis. Belajar hadis ni kurang. Sedangkan hadis Nabi SAW ni adalah panduan kita pasal belajar Quran, belajar sunnah. Pasal sunnah itu adalah penjelasan kitab. Kita belajar kitab, kita belajar sunnah. Sebab kitab itu Allah Ta'ala turunkan. Hikmah adalah sunnah. Pasal menjelaskan kitab. Penjelasan kitab. Mana memberitahu balik apa pengertian solat. Allah Ta'ala kata aqimus solat. So sunnah terangkan. Atuz zakah, sunnah terangkan. Bila tentang makanan syurga neraka, Quran cerita sikit, sunnah cerita lagi. Tentang syafaat dan sebagainya, dalam sunnah terangkan lagi. Jadi maksud dia sunnah Nabi ni perlu dipelajari. Ada orang dia kata tak payah belajar. Dia macam belajar Bukhari Muslim ni, belajar kitab hadis ni macam belajar perlembagaan dia kata. Tak payah belajar dia kata. Kita dengar kita belajar dengar je ambil je perusahaan ustaz dia kata. Ini benda ni jasa taklid. Ustaz tu mati, mengang ustaz lain pula. Pegang-pegang tiba-tiba tengok ustaz tu apa? Ayapin. Mana tahu? Macam Rasul Kahar kan. Dia dulu bukannya orang biasa. Pernah kerja jabatan agama Islam sebagainya. Bukan. Dia ada kedudukan juga dulu. Jadi ingat dia gunakan influence dia. Kononnya saya boleh kerja sekian. Mungkin pegawai biasa je, kerani kot. Macam tu je. Tak ada. Tapi masalah tajuk lain. Tajuk nak timbul sesatkan orang boleh je. Jumpa anak murid. Dia jadi kes tau. Orang kita Melayu ni, kadang-kadang benda-benda yang disebut oleh guru tu mengajar, kena kat dia, dia tu datang. Saya ingat ada sekali. Tak tahu abang tu hidup ke tidak. Kalau dia dengar dia, saya tak tahu nama dia, saya tak ingat. Saya cerita tentang kisah Nabi Yusuf ke benda entah. Nama dia Yusuf. Saya cerita. Ulasan saya terangkan dengan tafsir sebagainya. Lepas kelas, dia datang jumpa saya, nangis. Dia kata, ustaz cerita tadi, saya lah Yusuf ni. Saya kata, cepat abang ni. Apa ustaz cakap tu sebiji macam benda kehidupan saya jadi. Sekian sebagainya, teguran ustaz. Mana bila sebut Nabi Yusuf tu, kemudian sebut cerita-cerita yang teguran pada tentang masalah apa perangai manusia ni, kena kat dia. Jadi kata dia ingat pasal dia kata tadi dia sebenarnya nak pergi tengok wayang. Tapi tiba-tiba tergerak hati nak masuk masjid. Dia suruh masjid lah, kasih rambut. Lepas tu tiba-tiba dengar saya ceramah tu, dia datang, lepas tu dia nangis-nangis. Saya macam, bang, kebetulan je bang. Tapi kalau katakanlah saya katakan dia, besok ayam panggang, agak-agak dia bawa tak? Agak dia bawa tak? Ya, main manusia ni kita boleh main emosi dia ketika tu pegang, habislah. Minta macam-macam dia bagi. Banyak orang pakai macam tu sebenarnya. Kadang-kadang benda kebetulan je. Yang kita berpoyo sangat kata, saya berceramah tengok kena. Daya. Gila apa? Konon saya kasyaf, kalau tahu ada hadir. Faham tak? So orang ingat kita nampak apa amalan orang. Mana ada macam tu? Kebetulan je. Kebetulan dia datang tu hari tu kita cakap tajuk sekian. Kebetulan hari tu dia tergerak nak sama masjid. Kebetulan je. Jangan sekali-kali bawa kepada inilah sebab ilmu daripada Allah Ta'ala turun pada saya tu, saya sebut ni jadi kena macam yang reality. Habislah.
Anak murid dah dengar macam tu, inilah guru kita. Inilah guru sebenar-benar guru, dia kata. Tahu apa benda kita buat, dia kata. Habis. Ni faham tak? So bahaya macam ni. Jadi kata sikit pasal dia kata apa? Bahkan itu pengetahuan tentang kebenaran tadi diketahui dicapai oleh setiap manusia mengikut musyahadah, nur dan mukasyafah yang terhasil baginya. Kedua-dua ini adalah dua usul kemulhidan, ilhad. Mana penentangan pada Allah dan Rasulnya. Pasal kita kadang Allah Ta'ala firman sekian, kita kata dia opposite. Maka tu saya timbul tajuk bila Nabi SAW larang ditinggikan kubur. Kan Nabi jangan bina atas kubur, Nabi sebut. Jelas dan nyata. Bahkan Nabi laknat pula orang yang Nabi kata la'anallahul yahud. Allah Ta'ala berlaknat orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka ambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Sebab tempat ibadat. Datang orang kita buat, Nabi dah sabda dah jangan. Para sahabat tunjukkan diorang tak buat benda tu. Bahkan diorang try so hard untuk elakkan orang sujud ke atas kubur Nabi SAW. Bila orang sujud tak nampak dia letak bilik air tau. Contoh macam bilik kubur Nabi, belakang tu letak bilik lain. Supaya orang tak tersujud pada kubur Nabi terus. Maka diorang so care, ambil berat sungguh perkara ni. Datang kita, apa salahnya? Kan Nabi ni mulia. Kan Nabi tak mati dalam kubur. Mari kita minta. Nabi tak ada, lepas tu buat pada wali pula. Wali pun sama. Kita minta pada wali. Pergi makan Habib Noh. Minta pula kat situ. Jadi benda ni dia extend tau. Dia makin bertambah. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi larang. Para sahabat faham larangan Nabi, dia tak buat. Macam ketika kemarau panjang, para sahabat tak buat. Umar tak buat macam tu pun. Tak ikut kubur Nabi pun. Ketika masalah Islam berlaku, masalah wabak penyakit berlaku di Syria. Tak ada pula para sahabat pergi guling-guling kat kubur tu minta supaya Nabi lepaskan mereka daripada bala berkenaan. Tak ada. Berlaku banyak kali. Banyak peristiwa berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW. Abu Bakar ketika mana orang murtad, tak ada pergi kubur Nabi je. Dia keluarkan tentera, pergi jihad untuk tentang orang yang tak nak bayar zakat, Nabi palsu dan juga orang murtad. Bukan dia tunggu diam je. Mari kita lepak ke kubur ni, kita qasidah. Kau nanti dah boleh selesai masalah. Kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kita Maha berkuasa. Kalau tak nak ubah hati dia, Allah tak nak ubah lah. Jom kita doa je. Doa je. Abu Bakar tak macam tu. Keluar tentera, serang kampung-kampung yang tak nak bayar zakat. Serang orang-orang murtad dan serang juga nabi-nabi palsu. Sampai mati ramai orang-orang hafaz Quran. Yang jangan dari situlah tolak berlakunya perhimpunan satu mashaf. Yang kita kata master copy, simpan satu, walaupun tak dibuka pun diikat bind simpan dekat Abu Bakar. Kod-kod jadi perbalahan, buka benda tu. Kod-kod jadi perbalahan. Tulisan zaman Nabi lagi dikumpulkan sekali, ikat, simpan. Jadi maksudnya kita tengok situ para sahabat bergerak bekerja. Tak ada lepak kat kubur dan sebagainya. Menunjukkan bahawa perbuatan lepak di kubur tadi untuk berzikir, berdoa, bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Rasulullah SAW. Dan Rasulullah larang. Tapi apa? Guru saya kata, dia nampak hari tu seorang-seorang ni akan jadi sini sikit. Macam di Yaman dia orang buat satu ziarah bulan Syaban. Syaban sebelum Syaban akan datang ni, dia ada ziarah Hud. Ziarah kubur Nabi Hud. Dia akan buat beramai-ramai, kumpul kat situ, bergendang dan sebagainya, turun sungai, ambil air wuduk kat situ, kan, bernaik atas tempat, main 2 rakaat, kemudian pergi kat telaga buruk. Assalamualaikum wa ala Yasin, assalamualaikum wa ala Taha, assalamualaikum wa ala Ibrahim. Dia bagi salam pada Nabi dan salam pada para anbiya. Jadi zikir dia. Tapi telaga tu kata gambar kan. Ada apa tercip punya krepek punya sampah, botol air dia. Assalamualaikum wa ala Taha, assalam. Lepas tu dari atas pula pergi kat kubur Nabi Hud, kat dekahan batu yang kata konon Nabi Hud punya kubur dalam tu. Bagi salam pula, assalamualaikum wa ala sekian. Tu duduk situ kan, berkasidah sebagainya, bergendang. Itulah dihabiskan masa pada 10 Syaban. Tapi kenapa dia nak kumpul juga? Sebab dikatakan tak ada siapa jadi wali kecuali di kubur Nabi Hud. So everybody datang. Tu sebab apa tahu? Kod-kod aku terpilih. Kod-kod aku terpilih. Semua datang sibuk. Semua jadi wali. Tapi siapa kata? Masalah siapa kata? Masa Nabi larang perbuatan tersebut, tapi diorang buat. Diorang buat. Memang sengaja diorang buat. So kita kata benda macam ni, kita kata yang contoh macam apa yang kita pernah tunjukkan dulu kan. Apa macam yang apa tentang tajuk apa perbuatan mereka ni pergi kubur. Kemudian mereka apa? Yang ada Syekh Arifi Ni tak ingat mana saya letak, saya tahu. Tapi tak confirm that's a place Nabi Hud punya kubur kan. Confirm tak confirm pun. Memang tak confirm pun. Yang lebih dahsyat lagi pasal tak confirm satu benda, upacara tu.
banyak orang Indonesia. Jangan sebut macam tu kakak ni. Hai. Saja je cek gaduh dengan orang. Saya punya Yelah, saya faham saja je. saya datang dari Yaman. Ya. Saya pun saja cakap itu dengan kakak. Di situ orang cakap Indonesian more than Arabic. Betul? Memang dia 90% pelajar di situ bukannya orang Arab. Tapi lah benda tadi seronok kan, macam mana? Tak tahu saya buat. موقع صوفية حضرموت. Kuat sangat suara. Saya ada buat subtitle, mana saya letak dah. Sekejap. هناك ولبس لباس حتى تذكروكم بالعبادة قبل الدفن بالقبر. دين في هذا البلد ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله أضرحة. يعني انظر إلى هذه الأضرحة التي تبنى فوق قبور، ترى هذا الإشفاع لنا عند الله مثلا. ويقول سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول عز وجل أمن يجيب المضطر وقال ربكم ادعوني ثم يأتونهم إلى صاحب القبر ويظنون أن دعاء الله عند القبر أنه نافع. Jadi dia kata kumpulan ni, dia kata dia baca dah Al-Quran kata apa walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Mana Allah Taala ada nama-nama baik, doa kepada Allah Taala dengan nama-nama berkenaan. Jadi memang kita tahu dah Allah Taala suruh doa pada dia. Memang Allah Taala ud'ullah, doa pada Allah Taala. Tapi kumpulan ni dia akan percayaan pergi kat kubur orang tertentu, di situ doa akan dimakbulkan. Okey. Saya tak ingat subtitle aku letak mana. Sekejap ada subtitle sebenarnya. Saya ada letak subtitle. Tapi kat mana saya letak saya tak ingat. Cek. Okey. Ya. Syarifi. Sebenarnya benda tu kita buat, kita pernah tayang benda ni. Waktu kita buat tentang tajuk tak ada ni lah. Nanti saya cari balik. Cuma yang ni kan dia tunjukkan lah. Dia kata benda ni pasal berlaku dekat sana. Diorang bina atas kubur tau. Allah يمنعك من دعاء لم يجعل بينك سبحانه وتعالى شفاعة لا هابط به الإمام صاحب القبر نبه على هذا. إذا نزلت بممنع ليس تقيها من المطر وكان صاحب القبر سيتضرر بهذا. انظر إلى الذي وراء يدي هناك، ذاك مسجد بني بين هذه القبور وقد شاهدتم الميكروفون. Dia kata doa ni, ya Umar Mihdar, wahai Umar Mihdar. Dia maksudnya orang datang situ akan automatik akan sebut ya Umar Mihdar, wahai Umar Mihdar. Mana dia letakkan nama ahli tuan kubur tu. Seorang akan datang bukan ya Allah ighfir lahu, tak, wahai Umar Mihdar. Betul. Orang tu berdoa lah, minta kat situ supaya orang kubur tadi berikan syafaat dan sebagainya. Mana benda ni larangan Nabi, confirm larangan Nabi. Nabi larang. Walau tu di Quran ke tu apa sekali Nabi larang. Sini انظر الى هذه القباب يا جماعه، هذا مكان، هذا قبر kubah-kubah ni kan. ستشاهدون الان. Ada. انظر الى ارتفاعه، انظر كم صرف من المال. Dia kata hadad darih, ini adalah kubur Sayyidina Qutb Sultan. Ni apa ni? Sultan mula ke benda tak? Aulia ke benda? Abdullah ibn Abdullah al-Aidrus. هذا ضريح Abu Bakar. سلطان الملأ. Sultan Malak. كم صرف من المال يا جماعة عند هذا القبر وفي أخشابه وفي ألواحه وما شابه ذلك. وهم confirm ni Nabi larang. Memang Nabi larang kalau ada kubur macam ni, Nabi larang. Dengan putihkan kapur kan, Nabi larang. Tapi problem dia, kenapa boleh buat juga? Sebab apa? Sebab يعني تنظرون إلى الفتحة التي فوق، هذه الفتحة التي أشير إليها هذه lubang ni dia. هذه يوضع فيها أموال للعناية بالقبر. masuk. القبر يا جماعة ما تخاف. Ya, masuk duit. Letak duit. تعتنون بماذا الآن؟ شوف في فلوس الآن. Ada duit tu. Ada duit tu. من خلال الكاميرا. تعتنون بماذا؟ ما هو قبر وانتهينا. فكذلك إذا تأملت
Okey. Dia kata dia okey, tajuk ni yang kita kata benda yang Nabi larang tapi buat juga. Sebab apa? Balik pada asal. Sebab wali kata boleh. Dia dapat ilham. Wali kata boleh. Ada wali nampak, ada wali sekian dan sebagainya. So benda tadi kita kata dia membuka ruang. Sebab muka syafah yang hati manusia, apa singkapan hati dia ketika dia berzikir, dia berkhalwat dan sebagainya, kadang-kadang mengatasi apa yang sabda Nabi. Mana buatlah untuk aku benda sekian. Jadi kawan tu buatlah. Macam juga seorang tu kata sungai yang mengalir dekat kubur Nabi Hud tu, dia sungai syurga dia panggil. Sungai syurga. Pasal salah seorang di antara yang keluarga daripada Syed kat situ, dia mimpi, dia bukan mimpi, dia tengah wuduk esok dengar suara dari langit. Kata, "Wahai Ali, ini adalah sungai syurga." So lepas tu dia edar pada anak buah dia, semua ikut lepas tu, itu sungai syurga. So apa? Sebab muka syafah. Pasal hati dia bersih sangat. So ketika tu cahaya nur Allah Ta'ala yang datang. So masa dia tak salah dia cakap apa pun. So pasal last sekali, mana itu cara dia tahu betul atau salah. Ada separuh orang yang kumpulan macam ni, dia kata apa? Dia kata kita sebenarnya pergi haji tu, pusing Kaabah tu tahu tak boleh. Dalam bawah tu ada jasad Adam. Iya, dia orang cakap yang tu. Sebab apa dia tahu? Tengah-tengah ilham. Ketika tengah berzikir tadi, ilham datang. Dia kata betul. Itulah tempat dia. Bercerita macam-macam benda. Itu masalah dia kata pelik tau. Tapi tak apa, sebab apa? Kasyaf. Guru kita kasyaf dia kata. Okey. Jadi kata apa? Dia kata dan dia kata kerana usul kemuhidan, kerana setiap yang memiliki mukasyafah, jika dia tidak menimbang dengan kitab sunnah, saya dia masuk ke dalam kesesatan. Masa kalau Quran dia ada kasyaf, Quran sunnah dia tak tengok. Masalah lah. Ini kerana Quran sunnah dia ukur kepada kasyaf dia. Masalah lah. Kasyaf dia tadi menentukan betul ke tidak. Maka kita baca itu kan, ada seorang tu kata apa? Hadatsani qalbi an rabbi, menceritakan kepadaku hatiku daripada Tuhanku. Hatiku menceritakan kepadaku dari Tuhanku. Dia pun pam cakap. Ini adalah daripada Tuhan. Macam Yapin lah. Cuma Yapin tu dia bukan berani. Yang lain-lain ni buat juga tapi perlahan-lahan. Yapin yang tak berani lah. Dah sekali jadi macam tu juga. Okay. Dia kata penamat kaum ini adalah mengikuti sangkaan dan apa yang disukai oleh jiwa dengan tanpa ilmu, tanpa hidayah, tanpa keterangan. Alangkah hebat jika kata Ibn Taymiyah bila beliau berkata, setiap orang yang masuk ke dalam ahli ilham, ilham itu orang yang termasuk dalam ahli ilham, khitab, ucapan mukasyafah, penyingkapan, disingkapkan tabir, tidak pernah lebih afdal daripada Umar. Mana ada orang lebih afdal dari Umar? Maksud faham tak? Mana ada orang yang kita kata kasyaf ni lebih afdal daripada Umar? Wali mana ada tak akan lebih afdal daripada Umar? Yang kita tahu Umar mati macam ni kan? Umar mati macam tahu kan? Umar mati kena tikam. Dia tak, orang mana-mana yang kasyaf ni takkan lebih afdal daripada Umar. Maka wajib ke atasnya untuk menyusuri jalan beliau, jalan Umar, dan berpegang kitab dan sunnah mengikut apa yang Rasulullah SAW. Bukan menjadikan apa yang Rasulullah SAW mengikuti apa pandangan yang datang pada dia. Apa yang datang, Rasulullah bawa dia, ikut yang tu. Tak, Umar macam ni. Kan Umar radhiyallahu anhu kan pernah sekali dia berkhutbah. Kemudian ketika peperangan Mu'tah berlaku, dia berada di Madinah. Dia nampak apa jadi kat sana dan dia tahu nampak apa jadi tentera sampai dia boleh sebut dah orang sana dengar. Wahai tentera bukit, pasal tentera musuh datang dari belakang. Dia sebut macam tu dan orang sana dengar. Orang kata orang dengar. Ada memandai kata, ada golongan memandai ni kata apa? Yang menyampaikan suara Umar itu adalah jin. Jin. Padahal benda itu kan berlaku pada para sahabat Nabi SAW. Benda-benda karamat kan, karamat kemuliaan yang Allah Taala beri pada para sahabat. Banyak. Jadi Umar antara benda, tapi benda tu berlaku sekali saja. Tak ada pula besok Umar buka lagi. Tuan-tuan, insya-Allah hari ni kita ada tayangan baru pula. Mana ada? Sekali, jadi sekali, tak ulang-ulang dah. Sebab saya kata ketika nak solat takbir, dia tak nampak orang tikam dia, kau nampak hush kan. Kaedah si. Kan dia akan buatlah pula. Tapi kes tak nampak. Jadi kalau ni kata ada orang kata dia kasyaf, takkan dia lebih mulia daripada Umar? Yang Nabi kata syaitan lari tengok muka Umar. Umar, yang Nabi kata syaitan, takkanlah orang tu lagi mulia daripada Umar dan dia boleh buat lebih over daripada Umar. Takkan kot. Dan bahkan dalam kisah Umar, walaupun dia nampak benda tadi, dan bahkan Umar bin Khattab anhu dalam kehidupan dia ni, Nabi pernah kata dia ni orang yang kata-kata dia bertepatan Quran.
Dia pernah tegur berkenaan hijab, turun ayat hijab. Dia tegur benda sekian, turun ayat sekian. Kata-kata Umar ni banyak benda yang dia tegur, Quran turun. Tapi tengok hidup dia macam mana. Ada dilanggar Quran dan Sunnah? Tak. Tak pernah dilanggar Quran dan Sunnah. Tapi orang yang datang berikutnya langgar Quran dan Sunnah. Sedangkan dia takkan lebih baik daripada Umar. Umar punya cara hidup macam tu, kenapa tak ikut cara hidup Umar? Umar bin Khattab bila dengar kisah berkenaan apa? Ditemui Nabi Daniel di Iraq dahulu. Bila para sahabat sampai ke sana, dia jumpa satu jasad. Jasad dia jadikan switch on off hujan oleh orang-orang kampung berkenaan. Bila hujan tak ada je, dia bawa mayat tu letak tengah padang. Hujan turun, orang masuk. Kalau tak ada hujan, buat tengah padang lagi. So para sahabat sampai ke situ, tengok para sahabat yang sampai situ, antara Mughirah bin Syu'bah lain, pergi sampai situ, nampak diorang punya perbuatan diorang. Diorang ambil salinan atas kepala mayat tu ada kitab. Diorang salin, hantar pada Umar. Umar baca, Umar kata hadza Daniel Nabi. Tu yang kita kata dalam Islam ni, orang kata Daniel zaman Nabi kan. So Umar kata hadza Daniel Nabi. Ini Nabi Daniel Nabi kan, dia kata. Lepas tu Umar bagi arahan dia pada golongan berkenaan, bukan suruh bawa mayat tu pergi Madinah supaya kita boleh pegang-pegang ramai. Apa dia suruh? Dia kata para sahabat yang ada pergi sana, dia kata arahan dia kepada gubernur di sana, ambil mayat tu berkenaan, pada waktu malam gali 13 lubang, tanam dalam satu lubang, tutup. Biar orang tak tahu mana satu kubur dia. Ini fatwa Umar. Yang kita tahu bahawa dia punya kata-kata berdepatan Quran, dan dia ada kasyaf beberapa kali tersingkap pada dia. Betul tak? Okey, kemudian kita kata dia juga bila dengar berkenaan orang pergi lintas laluan ke Hudaibiyah, nampak orang sibuk semayang kat pokok. Kononnya pokok tu Nabi dulu berbai'ah di bawah pokok berkenaan. Apa arahan dia? Dia kata barang siapa sampai sini waktu solat. Barang siapa tidak, jalan. Esoknya dia hantar wakil dia pergi tebang pokok tu. Ni Umar yang kita tahu kasyaf. Banyak benda-benda dia kata-kata berdasarkan Quran. Bila ditemui budak yang kita kisah raja ahli sihir dengan budak kan. Budak tu ditemui jasad dia di selatan selatan Saudi utara Yaman, di Najran. Ketika tu dia jumpa jalan runtuhan. Lepas tu bila budak tu duduk macam tu, bila tarik tangan dia darah keluar. Tutup balik tak. Dia kira pada Umar nak buat apa? Umar kata tanam, sorok, jangan beritahu orang. Faham tak cara? Ini kita kata kaedah dia. Kenapa tak ikut cara tadi? Kenapa kita sebut pergi kat kubur? Umar sorok, kita kejar. Umar kasyaf, dia kasyaf. Tak kasyaf serupa Umar kot. Umar punya lagi mulia. Okey. Sebenarnya akidah tasawuf ni telah mengheret umat kepada bala yang teruk. Ia mencacatkan akal ramai di kalangan anak-anak umat Islam. Sampaikan hingga pelampau-pelampau mereka mengutamakan untuk berlingkung di sekeliling orang bangang, gila dan dajjal. Tak betul tak orang tu buat benda bohong pun ikut. Sanggup tu saya sanggup kadang-kadang benda ni tadi kerana nak kononnya mencapai makam ketinggian kewalian dan sebagainya, duduk dengan orang yang tak semayang. Tak semayang, guru tu nampak depan mata kita tak semayang. Tapi kerana apa? Belum tentu salah. Mungkin ada kebenarannya. Sampai bila? Kan sampai boleh tengok tu yang perasan tak bila saya kemudian debu tu kan, dia pergi ke Batu Kes, orang kata Batu Kes kan. Saya debu tu awal lagi. Kawan saya kenal kan. Dia kenal saya tahun 2007 ke 2008. Ketika tu dia pasang yang dia tunjukkan saya video klip kumpulan debu tadi. Mari Hindu, mari Muslim, mari sekian kita berkata la ilaha illallah. Mari dia lagu dia. Mari kata la ilaha illallah. Dia pluralism sama je, agama semua sama. Pasal orang mungkin ada betul. Orang Buddha mungkin ada betul. Sekali sekali orang tak semayang mungkin ada betul. Tak puasa mungkin ada kebenarannya. Walaupun dia tak buat syariat tapi mungkin hati dia benar. Masalah lah. Sebab kenapa banyak umat Islam ni kita jadi macam dia kata berlingkung di hadapan orang yang kadang gila. Mandi tidak. Orang tu dijadikan panduan. Nabi wangi. Dia inilah zuhud kat dunia. Kan nampak kat situ kesalahan yang berlaku. Okey, pasal yang kita tahu bahawa Nabi SAW wangi, bersih, datang kita busuk, kotor, itulah wali. Tak pelik ke? Pasal kenapa tahu? Sebab idea of Sufism tadi. Pasal kita tunjuk video tadi kan, yang orang Yahudi tadi, dia tak payah masuk Islam, tak payah solat, dia ambil amalan-amalan mana dia suka daripada Islam. Nilai-nilai Islamik kan, zikir sekian, solat tak payah kan. Halal haram langgar. Yang penting apa? Hati bersama Tuhan. Hati bersama Tuhan. Hati bersama Allah. Allah. Kan? Dia macam tu. Nak cakap macam mana? Memang itu realiti yang berlaku. Okey. Dan dia kata apa?
Dia kata sehingga dia kata apa, dan semakin jahil dan bangang seorang mereka syekh itu, semakin mengenali Allah Taala. Makin gila, makin best. Makin cakap merapu, makin betul. Itulah sekali bila macam seorang apa dia kata Al-Hallaj yang dihukum Hallaj yang dihukum bunuh oleh pada zaman kerajaan Abbasiyah kot. Pasal dia berkata ana al-haq. Dan dengan fatwa daripada Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi ni ketua sufi Baghdad dahulu. Syekh tarikat Sufiah pada zaman berkenaan. Dia beri arahan, dia beri fatwa, dia kata lelaki ini patut dibunuh. Dan memang kerajaan ketika tu ambil hukum bunuh kat atas dia. Ke atas Al-Hallaj yang dia kata anal haq. I am al-haq. Akulah al-haq. Yang kes apa dalam kita ada dia, kan lagu yang Nasir ingat? Dalam aku ada dia, dalam dia ada semua. Dah ada semua tu apa? Ni wahdatul wujud. Macam kita ada dia tu yang kata semayang, jangan semayang lagi sebab apa? Selagi syirik jangan semayang. Orang masuk Islam gagap-gagap tak ada baca Fatihah kena semayang. Yang ini tak ada. Selagi tak faham betul-betul jangan semayang. Pasal apa? Kalau semayang syirik. Mana dia kena tinggalkan solat sebab apa? Kerana Allah Taala. Buat kerja kerana Allah Taala kita faham. Tak buat kerana Allah Taala salah kan? Ini tinggal kerana Allah Taala. Kenapa tak semayang? Saja aku tak semayang kerana Allah Taala. Tak puasa kerana Allah Taala. Faham tak kerana apa? Kalau solat syirik lagi tak guna. Pula. Kalau anda kata tak tahu mana kena solat. Tak faham lah benda. Kena solat juga. Tak datang dekat situ kata tak apa, tak payah solat. Tak ada datang sebarang alasan untuk bolehkan. Yang sebab itu kita kata kumpulan ni dia kata anal haq, akulah kebenaran. Dia pakai benda tu, idea tadi dia apply tau kepada semua benda. Solat sekali semua betul. Tak semayang betul lagi. Itu sebab dia Syekh Ibn Taimiyah kata apa? Semakin jahil bangang dan jahil seorang syekh itu, semakin mengenal Allah Taala. Maka ada orang dia kata tak payah belajar dengan guru yang belajar Quran dan sebagainya. Kita belajar yang dapat ilmu laduni straight dari Allah Taala. Memang guru kita tu hebat. Tak belajar pandai. Macam Yusuf Cing. Tak belajar tapi pandai. Ma'rifatullah. Tak belajar, tak bijak. Tak ada, tak hafal Quran pun tidak. Tak faham bahasa Arab sepatah haram. Huwa hum. Tahid level tu je. Huwa hum. Masuk kata bakal ketabu dia lari. So fi'il kan. Dan bahasa Arab dia huwa hum tu dia masuk lagi. Okey lagi dia stay. Min ila huruf jar duduk lagi. Masuk je katabu, katabat, katabata, katabna, katab. Alamak dia kata gila kau kena hafal. Hilang. Esok tak ada hilang. Mana hilang? Tak ada. Nampak level itu. Tak faham bahasa Arab kemudian cuba interpretation Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang belum keyakinan. Mana sampai yakin, itulah kadar dia. Lepas saya jumpa seorang tu dia kata, saya kata, kalau ikut yakin bang, saya kata, yakin dengan yakin apa? Hakul yakin. Mana pegang sendiri dengan sendiri. Okay, saya kata, iblis hakul yakin tau. Bila Allah Ta'ala perintahkan dia sujud, memang perintah Allah Ta'ala, bukan perintah lain dah. Dia tengok syurga, tengok neraka. Lepak dengan malaikat, sembang macam ni dengan malaikat. Tapi ada takwa. Dia tak guna pun. Hakul yakin. Yakin tak bukan yakin matlamat kita. Sebab yakin tu maksud dia maut. Al-yakin wal maut. Tapi dia kata, itu hadis je. Quran. Masalahnya Nabi sampai mati solat. Mana tinggal solat lepas satu tahap keyakinan sampai para sahabat berhenti solat. Kenapa? Telah sampai level yang tinggi. Tak perlu solat. Macam kenal ketua polis negara, boleh langgar lampu merah. Dia kata, kalau kita kenal polis negara, langgar lampu merah pun tak apa. Jadi macam tu dengan Allah Ta'ala. Kita kenal Allah Ta'ala dan tak payah solat pun tak apa lepas tu. Faham tak? Jadi, makin bangang, makin gila, makin ramai lah orang duduk kat dia. Masalah tu. Dia kata apa? Dan semakin diagungkan, makin agung pula. Makin jahil, makin agung. Makin tak tahu hadis, makin jahil tentang Rasulullah, makin dimuliakan. Tu dia kata macam jadi gila. Tu dia kata makin bangang guru tu makin elok. Makin tak mandi tu. Itu the best. Saya kata saya jumpa ada orang kan. Dia cerita balik, dia kata beli berapa pack Kasbek sebelum Tok Guru nak cakap tentang Tuhan, belikan dulu. Tok Guru pun tonggang. Gok. Lepas lama dia start khayal. Daripada bermalam pukul 10 malam sampai 5 pagi. Boleh cerita tentang Allah, tentang ikhlas, tentang sekian. Cakaplah popek. Semayang tidak? Semayang tidak? Kasbek gogok. Ni anak murid dia cerita. Ni anak murid dia cerita. Apa jadi pasal dia ikut Tok Guru macam ni kan. Nak cari sangat Tuhan. Sekali macam tu jadi dia. Ini kisah benar. Jadi masa dia makin teruk, makin gila, makinlah bagus. Itulah guru yang paling dicari. Guru permata dalam permata dalam batu kan. Ini masalah dia.
So kena jaga bab ni. Sebab kenapa kita kata ilham dan kasyaf ni tadi kena jaga. Pasal dalam tajuk ni Allah Taala bukakan untuk sesatkan manusia. Ni tahu cara Allah Taala uji kita. Bila kita kepatuhan pada diri dia, kepada Allah Taala, kepada Muhammad SAW, ujian dia adalah bila orang kan buat cara doa biasa, cara Rasulullah ajar tak jadi apa. Dia doa-doa tak jadi apa. Lepas tu start macam dia dengar kata dia boleh buat. Kita startlah lari. Start lari. Nabi ajar contoh macam surah Al-Baqarah baca dalam rumah untuk elakkan syaitan masuk lepak dalam rumah kita. Kita baca sekali itu macam tak jadi apa pun. Ustaz panggil ustaz letak tanam paku. Ujung mana. Nabi bagi pula 3 hari je, letih pula nak baca Quran lagi. Habis ustaz takkan nak baca setiap hari? Iyalah baca setiap hari. Quran tu kan zikir harian kita. Tapi panjanglah sangat dia kata. Start habis malaslah. Nakkan Allah Taala punya protection tapi tak nak buat effort. Tapi ialah pasal Nabi bagi 3 hari. Tok guru tu bagi 30 tahun. Selagi tak alih paku selagi tu kat situ akan tersimpan. Ini bahaya dia. Sebab itu kita kata kasyaf dan ilham tadi tu adalah di antara benda yang kita sumber bagi penyesatan yang berlaku dalam kumpulan ni. InsyaAllah kita sambung kemudian minggu depan. Berhenti sini kita masuk dah baru. Baik, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.